Kita mula dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita malam ni untuk perkongsian ilmu dengan tajwid Al-Quran. Baiklah malam ni kita di bab yang ke-12 buku melalui kitab ilmu tajwid menurut riwayat Hafs An-Nasim seperti mana yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin An-Nadwi. Baik, bab yang ke-12 ni di muka surat setengah kitab, mungkin di muka surat 279 atau 278 atau 280 yang tu. Baik, bab yang ke-12 ni dia membahaskan tentang menyambung dan memulakan hamzah wasal, kemudian membahaskan bab hamzah qata' dan juga membahaskan tajuk pertemuan dua sukun. Jadi ada 3 tajuk dalam bab yang ke-12 ni yang nak kita kongsikan nanti insya-Allah. Baik, untuk siri yang ke-20 ni kita akan satu tajuk dulu iaitu hamzah wasal. Baik saya ada bekalkan nota pada ni dalam grup kita. Jadi yang mana yang tak ada kitab tu, yang dah print tu bolehlah sebagai rujukan tambahan Yang ada kitab tu boleh rujuk di muka surat 279 atau 278 tu. Baik, untuk memudahkan kita mengikuti penerangan ni, kita terus ke slide slide yang saya sediakan ni insya-Allah. Sekejap saya nak ambil. Okey. Baik, sebelum tu kita rujuk kepada ayat sepotong ayat Al-Quran dari surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Ini satu pesanan atau ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quranul Karim. Apabila ada yang membaca Al-Quran, kita mendengarnya, maka kita kena diam dan dengar dengan sebulat-bulat pendengaran, kata dia. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Itu adab kita mendengar Al-Quran Itu sedikit sebagai bekalan untuk kita insya-Allah. Baik. Malam ni kita di bab yang ke-12 di bawah tajuk hamzah wasal. Untuk siri yang ke-20 ini, kaedah membariskan hamzah wasal seperti mana bacaan riwayat Hafs An-Nasim Thoriq Satibi. Iaitu menyambung dan memulakan hamzah wasal, hamzah qata' dan pertemuan dua sukun. Ini tajuk yang berada di dalam bab yang ke-12. Baik, untuk siri yang ke-20 ni kita ditumpukan pada hamzah wasal dulu. Hamzah wasal ni alif, yang di atas dia ada kepala sad. Yang tu kita dah banyak dah kenal. Cuma
Yang menjadi masalahnya untuk membariskan hamzah wasal ni semasa kita nak membacanya. Ya, kaedah di membaris ni pun ada juga kaedah dia, sama ada baris atas ke, baris depan ke atau baris bawah ke. Dan masa bila perlu dibariskan hamzah wasal ni. Yang itu yang kita nak faham ya. Baik, sebagai pengenalan, hamzah wasal adalah alif tambahan di awal perkataan ataupun kalimah. Ia diabaikan jika menyambungkan bacaan atau kita mewasalkan bacaan, dan dia dibariskan jika memulakan bacaan. Yang ini ibtidah. Maksud dia, alif ni alif tambahan saja. Ya. Dia datang bersama dengan huruf lam. Ya. Dalam bagi lam ta'rif, dan dia bersendirian untuk bagi perkataan-perkataan tertentu yang akan saya tunjukkan nanti. Dan hamzah wasal ni diabaikan, tidak dibaca apabila kita mewasalkan bacaan. Maka bila dalam bacaan wasal nampak aja hamzah wasal ni, tinggalkan dia. Jangan dibariskan. Itu maksud dia. Tetapi apabila kita nak memulakan bacaan pada hamzah wasal, ia perlu dibariskan. Dibariskan tu mengikut disiplin dia lah. Ada masa kita kena bariskan dengan baris atas, ada masa dengan baris bawah, dan ada masanya dengan baris depan. Ya. Jadi hamzah wasal ni dapat kita temui dalam Al-Quran bagi perkataan yang bermaksud kata nama, iaitu isim, ataupun kata kerja, fi'il, ataupun pada nama terbitan, masdar. Yang ni kalau kita nampak perkataan-perkataan ni adalah hamzah wasal di situ. Jadi di situlah nak dibariskan bila nak memulakan bacaan. Baik, kita tengok nanti satu persatu. Hamzah wasal, contoh di awal kata nama, iaitu di kata nama yang maksud isim. Isim ni kata nama. Ya, seperti ni Ibnu ni. Ini semua kata nama lah ni. Jadi hamzah wasal yang berwarna merah tu perlu dibariskan dengan baris tertentu. Bukan ikut baris yang kita faham sendiri, tak. Kita akan tengok nanti satu persatu. Ini kita kenal dulu. Inilah yang dikatakan kata nama. Dalam bentuk macam ni lah. Kemudian yang dikatakan kata kerja, fi'il, seperti perkataan ni lah. Imsu, imdu. Ini semua perkataan-perkataan yang menunjukkan kata nama. Sebahagian daripadanya ada lagi. Saya ambil sebahagian dulu untuk kita faham. Kemudian satu lagi pada nama terbitan yang dikenali sebagai masdar. Contoh perkataan masdar seperti inilah. Ituni ataupun utumina. Jadi yang jadi masalah kita tu nak dibariskan hamzah wasal tu nanti. Baik, seterusnya kita tengok apa kata matan. Ini sebagai rujukan untuk kita belajar tajwid. Matan ni kita tak boleh tinggal lah. Kata Sahib Al-Salsabi, dia kata, dan kasrahkanlah akannya, yakni hamzah wasal, pada kalimah Ibnu, Imri'im, Isnaini dan Ismi. Adapun pada alif lam, iaitu isim makrifah, baris fathahkannya seperti Al-Ladaini tu. Ini kaedah membariskan. Dia kata pada isim yang ada alif dan lam, maka difathahkan dia pada hamzah wasal bila nak memulakan bacaan. Tetapi pada perkataan-perkataan yang berbentuk isim ataupun masdar, yang ini perlu dikasrahkan bagi sebahagian tempat. Tapi ada lagi perbahasan dia selagi baris yang disebutkan dalam matan ni yang akan kita tengokkan nanti. Ini sebagai permulaan dulu. Baik, cara membariskan hamzah wasal. Yang pertama, memulakan hamzah wasal pada alif lam. Dia bagi ini satu tajuk. Kemudian yang kedua nanti kita nak tengok membariskan hamzah wasal berpandukan huruf yang ketiga. Dan satu lagi kaedah dia, membariskan hamzah wasal dibariskan tidak berpandu huruf ketiga. Jadi ada 3 kaedah membariskan hamzah wasal. Sama ada kita nak bariskan dia pada kalimah yang dimulakan dengan alif lam. Bagaimana nak membariskan kalimah ini? Begitu juga nak dibariskan hamzah wasal berpandukan pada huruf yang ketiga,
dan satu lagi tidak berpandu pada huruf yang ketiga. Baik, kita akan tengok satu persatu. Baik, yang pertama ni memulakan hamzah wasal pada alif lam. Pada kalimah yang ada huruf alif dan lam ni. Baik. Dibariskan fathah, yang ini baris atas pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah jika memulakan bacaan padanya. Itu kaedah dia. Ya. Kita tengok contoh pada alif lam qamariyah. Ini saya kata kebanyakan kita mungkin dah kenal. Cuma saya nak tunjukkan di sini ya, pada yang baru mengikuti kelas tajwid ya, cara nak membariskan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah dan cara bacaan yang betul. Dan saya tunjukkan juga cara bacaan salah juga ya, yang selalu kita terlajak tu. Baik, untuk membariskan hamzah wasal pada alif lam qamariyah ya. Contoh dia pada Fatihah yang kita selalu baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana tempat yang menjadi sasaran kita ya, pada alif lam ni. Ya. Dan satu lagi pada Al-Alamin sana. Baik. Alhamdulillah ni al dibariskan fathah al. Cuma yang menjadi kesalahan dalam bacaan, saya nak contohkan di sini ya. Jangan dibaca dengan tawalud pada huruf lam. Contohnya al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu satu bacaan yang salah. Jadi untuk membaca lam ta'rif di dalam ayat yang sebegini, lam tu naklah dimatikan betul. Cuma sifat inhiraf dia saja yang kita raikan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matikan betul. Ya. Cuma ada juga setengah-setengah tempat selain daripada ayat ni lah. Ayat ni kita dah selalu baca, mungkin tak ada masalah. Tapi pada tempat-tempat yang lain ni kita jumpa ayat yang berlainan nanti. Pada lam qamariyah ada yang membaca begini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibariskan lagi sekalian belah wasal yang berada di tengah-tengah sana. Tak perlu ya. Disebut di awal tadi, hamzah wasal dibariskan apabila kita nak memulakan bacaan sahaja. Yang ni ibtida'. Dalam keadaan wasal, seperti contoh kalimah Rabbil Alamin, hamzah wasal itu diabaikan. Contoh ya. Bagi yang baru nak ikut kelas baca Quran bertajwid ya, sebagai panduan. Baik, yang salah baca dia kita tengok di sini ya. Contoh satu ayat kita ambil dari surah Zariyat ya, ayat 56. Bacaan dia sepatutnya wa ma khalaqatul jinna wal ins. Yang salahnya kalau kita baca begini ya. Hamzah wasal dibariskan fathah. Ya. Sama ada yang pada kalimah al-jin ataupun pada kalimah al-ins sana. Contoh ya. Wa ma khalaqatul jinna wa al-ins. Mungkin yang kedua sana dibariskannya. Yang pertama telah betul, al-jin tu tak diambil hamzah wasal, betul cara wasal. Tapi pada yang kedua tu, jangan dibariskan. Kaedah bacaannya sama saja. Tinggalkan hamzah wasal semasa bacaan terus. Bacaan wasal dia panggil. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Bacaan dia begitu. Begitu juga pada alif lam syamsiah. Jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah saya rasa kita dah sebut ya pada kelas yang lepas, masing-masing dah kenal ya. Baik. Sama juga kaedah bacaan dia, membariskan hamzah wasal pada alif lam syamsiah hendaklah dibariskan atas pada hamzah wasal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, semua dibariskan fathah. Jadi diabaikan ketika wasal. Contoh di situlah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tinggalkan. Jangan dibaca
Allazi yuwaswisu fi suduri annas. Tidak dibaca begitu lagi. Ya. Itu contoh ya. Contoh lagi, kita tengok bacaan salah ya. Yang ni selalu ada masih terdapat ya masa kita menyemak bacaan, kadang tu ada juga yang baca tersalah baris pada hamzah wasal ya. Sepatutnya ayat ini dibaca min jundim minas sama. Yang berlaku kesalahan macam mana? Ni, pada sini ya. Sama ada dia baca minal sama atau mina al sama ya. Jadi dibaca dibariskan ya. Min jundim mina al sama. Itu kaedah yang salah. Tidak ada dibaca lagi hamzah wasal tu. Tinggalkan. Min jundim minas sama. Itu hukum bacaan alif lam samsiah ataupun idgham syamsi kan. Baik, itu sebagai contoh ya, peranan yang perlu, perkara yang perlu kita jaga dalam alif lam samsiah ni ya. Contoh pada basmalah ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu kita jaga di sini ya, iaitu pada huruf yang bersabdu pada alif lam samsiah ataupun alif lam komariah, huruf yang sukun. Seperti yang kita sebut pada tajuk yang lepas ya, pada alif lam ta'rif, jaga sifat huruf pada lam komariah ataupun lam syamsiah. Contoh di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, itulah hukum pada lam syamsiah dan lam komariah, iaitu sifat huruf yang bersabdu, tak kiralah di sini contohnya pada ra ataupun sifat pada huruf selepas lam sukun. Ya. Contoh di sini Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh bacaan pada lam samsiah. Ya. Mana ditinggalkan pada alif lam pada hamzah wasal apabila bacaan sambung. Masa dibariskan dia bunyi dan jangan dibaca o. Itu salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu juga pada bismillah ni tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salahnya bacaan pada di sini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hiru ataupun niu. Yang itu elakkan ya. Nipiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pada ayat yang ketiga surah Fatihah ni. Ar-Rahmanirrahim. Ya, jangan o. Itu kalau o, mana salah pada suara hamzah wasal. Ya, dia tidak dibaca o, dia baca seperti suara hamzah. Ya. Itu kesalahan yang berlaku pada hamzah wasal. Baik. Ini satu lagi contoh pada alif lam samsiah ya. Apabila huruf yang bersabdu pada hukuman lam samsiah terdiri daripada huruf yang memiliki sifat qalqalah. Ya. Pegang kuat sikit pada huruf yang bersabdu, huruf qalqalah yang bersabdu tu. Maliki yaumiddin, middin. Kuatkan sikit, pegang pada dal yang bersabdu. Itu kaedah membariskan huruf samsiah ya, yang memiliki sifat qalqalah. Ada 5 huruf kan? Salah satu daripada dal ni lah. Begitu juga ya, dalam hukum alif lam samsiah ataupun alif lam komariah tadi, terutama pada huruf hukum alif lam samsiah, iaitu huruf yang bersabdu tu. Ya. Ihdinas sirat, ambil sifat sofi daripada sod dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Pada lam komariah tu jangan ditawalud. Tak mau begitu ya. Tol mustaqim. Kaedah membaca dia ya. Kita sentuh sikit tentang hukum bacaan ni ya. Kerana masih lagi
terdapat tentang sebutan-sebutan yang agak longgar lagi dalam bacaan hukum alif lam samsiah ni. Itu juga pada apa yang perlu kita jaga sini ialah sirata, pada ta tu perlu ditebalkan. Siratal, tak mau tal. Sirata. Siratal ladzi, masa kita ambil lam tu tarik bibir cepat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi perlu saya ulang sedikit pasal masih lagi terdapat bacaan-bacaan yang agak keras sikit lagi bunyi dia. Apa yang perlu dijaga di sini? Okey, ini satu lagi contoh pada lam samsiah. Pada waladhdallin sana. Elakkan membaca begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang rosak di situ? Pada suara waw jadi wa, la jadi lo. Yang itu tak mau macam tu. Ataupun satu lagi bacaan yang salah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad. Dia tidak ada walad di situ dia wala saja. Walad terus masuk ke dot. Itu kaedah dia yang akan kita perbaiki dari masa ke semasa lah, semasa bertelaki. Yang penting di sini ambil sifat istitolah pada dot. Memanjang pada makhraj. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurang itu kaedah dia. Baik, seterusnya kita tengok pula yang kedua. Iaitu membariskan hamzah wasal berpandu huruf yang ketiga. Baik, contoh ni kita akan tengok Membariskan hamzah wasal berpandu pada huruf yang ketiga ni hanya boleh dibariskan dengan dhammah atau kasrah sahaja. Bila berpandu pada huruf yang ketiga, baris yang boleh masuk pada hamzah wasal adalah dhammah ataupun kasrah. Baris atas tak boleh. Dhammah untuk baris depan, kasrah untuk baris bawah. Dia boleh dibariskan sama ada u ataupun i. A tak boleh lagi kalau berpandu pada huruf yang ketiga ni. Baik, kita tengok contoh kerana ini masih berlaku lagi kesilapan dalam bacaan. Baik. Sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah, hamzah wasal dibariskan dhammah. Sekiranya huruf ketiga berbaris fathah ataupun kasrah, baris atas ataupun baris bawah, hamzah wasal tu dibariskan bawah. Itu maksudnya. Jadi kita tengok huruf yang ketiga dia tu berbaris depan, maka hamzah wasal tu bariskan depan. Kalau huruf ketiga tu baris atas atau baris bawah, maka hamzah wasal tu dibariskan bawah. Itu maksud dia boleh dibariskan dengan dhammah atau kasrah sahaja. Iaitu baris depan dan baris bawah sahaja. Itu yang dimaksudkan dhammah atau kasrah saja. Baik. Sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah, hamzah wasal dibariskan dhammah. Ini dia contoh dia Kita tengok di sini pada kalimah di sini. Kita tengok pada ain tu Ain berbaris dhammah. Maka hamzah wasal tu dibariskan dhammah lah. Kalau kita mulakan bacaan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u. Dibariskan dhammah berpandukan pada huruf yang ketiga. Sekiranya huruf ketiga dia berbaris fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal tu tadi dibariskan kasrah. Contoh kita tengok huruf ketiga dia berbaris fathah. Di mana? Di sini. Hamzah wasal, zal yang sukun, ha yang berbaris atas. Maka di sini hamzah wasal tu menerima baris bawah sahaja. Baris atas ataupun baris depan tak boleh. Jadi harus dibaca dengan izhab bi kitabi hadza fa'alqi.
ilaihim. Ya. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Tidak boleh dibaca uzhab ataupun azhab. Ya, dilarang sama sekali. Kali ini masih berlaku ya. Baik, begitu juga ya. Ya, ini surah yang selalu kita baca ya, surah Yasin ayat yang ke-21. Ini memang kita memulakan bacaan pada hamzah wasal ya. Kita akan baca ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, di sini ya kita akan bariskan dia ittabi'u. Tetapi masih kedengaran juga lagi ada yang membaca attabi'u. Sebenarnya tidak ya. Dia berpandu pada huruf yang ketiga. Ittabi'u. Cuma di sini saya nak kongsikan huruf ketiga dia tu mana satu. Ya. Sebenarnya di sini huruf ketiga di sini bukan huruf ba ya. Sebenarnya huruf ketiga dia adalah huruf ta. Jangan terkeliru ya. Sebab apa? Asal kalimah dia ditulis begini. Tu. Ya. Ittabi'u. Ta yang bersabdu tu memiliki dua huruf ta ya, dua huruf yang sama. Ya, ta. Ta yang pertama sukun, ta kedua berbaris fathah. Jadi bila dua huruf yang sama, kita dah belajar bahasa pertemuan yang minggu lepas, dia disebut mislain soghir. Bila mislain soghir, wajib diidghamkan bacaan, ya, digabungkan. Jadi dalam penulisan, dua ta ni tadi dia gabungkan menjadi satu dan diletakkannya tanda sabdu di atas ta. Ya, baris huruf ta yang kedua tu kekal lah baris atas. Yang tu yang huruf yang ketiga dia tu kita kira pada ta, bukan ba ya. Itu sedikitlah perkongsian. Kerana ini Izwin akan keluar dalam exam ya, hati-hati. Baik, contoh huruf ketiga berbaris kasrah. Ya. Di mana kita tengok pada awal kalimah ni ya, hamzah wasal, ha sukun, dal yang berbaris kasrah. Maka di sini biasa kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Jangan baca ihdina ya. Ihdinas sirat ya. Okay, ini biasa kita tak ada masalah ya. Okey. Kita tengok sedikit maklumat di sini. Sekiranya huruf ketiga berbaris fathah ataupun kasrah, hamzah wasal dibariskan kasrah. Tapi hanya satu tempat tidak ikut kaedah di atas. Yang ini kita nak kongsi sedikit malam ni ya. Dia tak ikut pada huruf yang ketiga lagi dah. Satu tempat ni sahaja. Di mana pada surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Kalau nak catat boleh yang mana yang apa ni yang dah biasa bertalaki, mungkin kita dah jumpa ayat ni dibaca bisalismul fusuqu ba'dal iman ya, pada al-ismu tu. Jadi maksud dia bila kita nak membaca ayat ini dalam keadaan wasal, kita akan baca bisalismul fusuqu ba'dal iman. Cuma yang menjadi masalah tadi tu untuk dibariskan hamzah wasal tu apabila kita nak ibtidak daripada kalimah al-ismu. Ya. Di sini contohnya ya. Kalau dalam biasa kita akan baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu ya, dalam keadaan wasal. Tetapi ya, kalau kita nak ibtidak pada kalimah al-ismu tu, kita ada dua sebutan kita boleh gunakan dalam bacaan ya. Sama ada kita nak baca lismu ataupun alismu. Ya. Yang bi'sa tu kita tak baca lah. Kita nak ibtidak daripada al-ismu tu. Contoh, lismul fusuqu ba'dal iman. Ataupun kita boleh baca alismul fusuqu ba'dal iman. Jadi alif lam tu ya tidak berpadu pada huruf yang ketiga. Jadi baris tu baris kasrah itu dinakalkan. Sebenarnya dia milik hamzah wasal yang lepas lam tu, tapi dipindahkan kepada lam.
lam ta'rif. Jadi kalau kita tengok di sini, hukum dia izhar qamari lah. Jadi bacaan ini disebut naqal, dipindahkan baris. Yang ini dia berkaitan dengan bacaan qiraat kita. Dia tidak terikat dengan tajwid yang seperti yang kita belajar ni. Ini dia terikat dengan bacaan qiraat yang disebut bacaan khusus ataupun dalam setengah kitab disebut farsh huruf. Ataupun ada kitab menyebut dia sebagai bacaan gharib. Tu yang ni kita kena faham betul pasal takut tersilap baca. Jangan dibaca balsal ismul fusuq, ba'sal ismu. Tidak, dia bi'salismu. Itu bacaan yang betul. Jadi hati-hati dalam sini. Baik, kita tengok seterusnya. Hamzah wasal dibariskan tidak berpandu huruf yang ketiga. Ini berbeza sedikit. Bagaimana keadaan dia? Kita tengok. Yang tidak berpandu pada huruf yang ketiga ni, iaitu yang pertama, dia terjadi pada 7 kata nama. Hamzah wasal dikasrahkan, dibaris bawahkan pada 7 kata nama. Jadi 7 kata nama ni kena hafal lah. Baru kita ini wajib kena hafal lah, tak ada pilihan. Yang kedua pula dia kata 4 kata nama pula hamzah wasal dibaris bawahkan dia. Nanti kita tengok yang mana yang dikatakan kata nama, contoh dia, yang mana dikatakan kata yang dibaris kasrahkan dia. Kemudian perkataan hamzah dibaca ibdal. Ada juga hamzah wasal yang dibaca dengan ibdal. Yang ini semua tidak dibariskan pada huruf yang ketiga. Contoh dia di sini Ini 7 kata nama hamzah wasal dikasrahkan. Iaitu ibnu, ibnatan, isnaini, kemudian ismu, imra'atun, imra'un dan imra'atan. Ini semua hamzah wasal dikasrahkan dia. Dalam bacaan masa kita nak ibtidak sahaja. Untuk maklumat, sebahagian daripada kalimat-kalimat ini jarang yang kita ibtidak. Jarang yang kita ibtidak. Biasanya dia berada di tengah kalimah. Masalahnya timbul, walaupun dia duduk di tengah kalimah, tapi hamzah wasal tu dibariskan juga di pembaca. Yang ni jadi masalah. Jadi kita tak baca dah kalau masa wasal. Nanti saya contohkan sini pada ayat ni contohnya. Kalau dalam keadaan wasal, hamzah wasal tu tinggalkan. Contoh, Al-Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Tetapi ada yang membaca Al-Masihu Isa sa'abnu ataupun sa'ibnu. Dibariskan hamzah wasal. Terkeliru agaknya. Jadi dalam wasal, tinggalkan hamzah wasal tu. Cuma dia dibariskan apabila kita nak mulakan bacaan dengan kalimah ibnu tu. Contoh, katalah kita baca ayat ni, nafas tak sampai, kita berhenti di tengah-tengah ayat. Al-Masihu Isa bin Maryam. Contoh. Kita berhenti di situ. Jadi kita boleh ibtidak daripada kalimah ibnu tu. Di sini dibariskan kasrah pada hamzah wasal. Ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi untuk memudahkan bacaan kita terutama bagi mereka-mereka yang baru nak mula bertalaki Jadi kadang-kadang tu ayat yang panjang kita nak baca daripada mula ayat sampai habis tu satu nafas satu suara maka banyaklah berlaku kesilapan Jadi cara yang mudah untuk bertalaki, dipotong ayat yang panjang tu, kita bagi pada 3 potongan ke ataupun 2 ikut rangkap ayat dia. Jadi mudahlah kita nak belajar membaca. Jadi kes macam ini, kalimah ibnu tu kalau nak tidak berpandu pada huruf nun yang berbaris dhammah. Tidak dibaca ubnu. Tidak lagi Dia kekal dengan baris kasrah.
ibnu Maryam wajihan fid dunya. Contoh ya. Begitu juga pada kalimah-kalimah yang lain ya. Kita tengok pada 4 kata nama ni iaitu wamdu, imsu, iqdu, ibnu. Ini semua dibariskan kasrah. Ya. Jangan dibariskan berpandu huruf yang ketiga lagi. Ini kena hafal lah kalimat-kalimat ni. Contoh, faqalu banu alaihim bunyana. Itu kadang wasal. Tinggalkan hamzah wasal tu. Kalau kita nak ibtidak dengan dia, baru kita bariskan dia. Tetapi tidak berpandu pada huruf yang ketiga, ibnu. Jangan dibaca ubnu. Dia kekal dengan kasrah sahaja. Contoh bacaan dia begini. Ayat ni panjang, kita potongkan. Katalah nafas tak sampai dekat dengan kalimat yang terakhir tu, kita wakaf pada alaihim. Ya. Faqalu banu alaihim. Ini nak mulakan bacaan, terus. Ibnu alaihim bunyana. Ibnu. Tidak dibaca dengan ubnu. Bukan ya. Jadi kalimat-kalimat ini yang dimasukkan tadi cuma menerima baris kasrah sahaja. Begitu juga pada di sini ya. Inimshu wasbiru ala alihatikum. Ya. Jadi kalau kita nak ibtidak pada imshu tu, bariskan kasrah lah. Contoh, animshu wasbiru. Imshu wasbiru ala alihatikum. Begitu cara membariskan hamzah wasal pada kata nama ni ya. Okey, seterusnya kita tengok di sini pula ya. Perkataan hamzah wasal dibaca ibdal. Ya. Hamzah wasal dibariskan secara ibdal, iaitu ditukarkan hamzah wasal kepada sebutan huruf mad dan dibaca 2 harakat. Maksud dia ya, kita tengok contoh pada kalimat-kalimat ini. Ya. Semua ini bila nak ibtidak daripada hamzah wasal, maka ia dibaca dengan hukum mad 2 harakat yang disebut mad badal. Ya. Ini semua kalimat-kalimat yang terlibat ya. Okey, kita tengok bila dia duduk di dalam ayat ya, baru nampak. Mari kita tengok statement dia dulu. Hamzah wasal dibariskan mengikut kedudukan rumah hamzah qata'. Hamzah qata' ni hamzah biasa itulah. Ya. Dia dibaca dengan hukum mad ya, 2 harakat. Iaitu rumah ya, hamzah wasal dibariskan kasrah. Kalau rumah waw, hamzah wasal dibariskan dhammah. Dia bermaksud begini. Selepas hamzah wasal, dia akan berjumpa dengan hamzah qata'. Hamzah qata' ni pula dalam keadaan sukun. Dia boleh duduk mungkin atas rumah waw, atas rumah ya. Jadi kalau hamzah qata' tu duduk atas rumah waw, maka hamzah wasal tu dibariskan dhammah. Jika hamzah qata' tu duduk di atas rumah ya, maka hamzah wasal tu dibariskan kasrah. Itu maksud dia ya. Ini dia contoh dia. Okey, ni kata ayat ni panjang ya. Kita nak baca sampai ke hujung tu tak sampai. Jadi kita potong ayat ni ya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Kita sampai itu je boleh sampai. Jadi kita ibtidaklah daripada kalimah utumina tu. Jadi cara nak bariskan hamzah wasal tu yang merah sana tu, kita tengok hamzah qata' iaitu hamzah yang sukun atas rumah waw. Maka hamzah wasal tu dibariskan dhammah, bunyi dia. Dan dibaca 2 harakat. Utumina. Jangan dibaca utumina. Tidak lagi ya, hamzah qata' yang sukun tu tidak dibaca lagi. Ya. Dia dah duduk menjadi suara mad di situ. Jadi kita baca dengan mad badal lah, 2 harakat. Ya. Contoh, fal yu'addil ladzi tumina amanatah utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Begitu bacaan dia. Utumina. Dia baca dengan utumina tidak.
dia baca dengan 2 harakat. Begitu juga bercontoh yang lainnya, mana dibaca dengan utumina. Ya. Kemudian di sini contohnya, hamzah kotok duduk di atas rumah ia. Jadi bila nak ibtidak di sini, hamzah wasal dibariskan kasrah dan dibaca 2 harakat. Ituni bi kitabim min qabl. Jadi dibaca dengan ituni. Bukan baca ituni, tidak lagi baca begitu. Hamzah wasal yang dibariskan kasrah, dia menjadi bacaan mad badal. Dan hamzah kotok yang sukun tu, dia menjadi suara mad. Suara ya mad sekarang. Jadi ituni dibaca 2 harakat. Baik ya, kita tengok sini pula ya tentang perbincangan pada siri akan datang ni, iaitu hamzah kotok. Hamzah kotok ni banyak ya, dia punya perbahasan panjang lebar sikit. Jadi kalau nak dibentangkan malam ni mungkin kat 1 jam juga ya. Jadi saya pecahkan tajuk ni untuk siri akan datang. Jadi insya-Allah pagi besok kita akan tengok keadaan hamzah kotok dan contoh-contoh bacaan yang kerap berlaku kesilapan dalam bacaan ya, kerana terkeliru dengan keadaan hamzah kotok ni. Jadi hamzah kotok ni juga sama juga, kalau dia duduk di atas huruf-huruf tertentu ya, bacaan dia agak berbeza sedikit lah. Yang itu yang kita mungkin terkeliru tentang keadaan hamzah kotok tu sendiri. Hamzah kotok ni iaitu huruf hamzah tu sendirilah. Kita akan tengok keadaan-keadaan dia berlaku dalam beberapa keadaan. Sama dia dalam sukun, berbaris, di tengah ayat, di hujung ayat ataupun di awal ayat. Dan hukum-hukum yang terbina daripada hamzah kotok ni. InsyaAllah. Sebahagian daripada hukum tu kita dah kenal ya. Tapi bila kita tengok balik pada tajuk hamzah kotok ni, mungkin kita lebih faham, lebih detail lagi tentang kejadian hukum yang terjadi kerana hamzah kotok ni. Ya, insyaAllah pada pagi besok jam 9 pagi kita bentangkan pula tajuk hamzah kotok ni. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah sedikit perkongsian untuk hamzah wasal. Cuma elakkan membariskan hamzah wasal apabila dia berada di tengah-tengah ayat dalam keadaan bacaan yang bersambung. Cuma dia disambungkan di awal bacaan sahaja. Dan ada setengah-setengah kalimah, kata kerja, kata nama ni, dia menerima baris kasrah sahaja. Yang itu kena hafal lah ya. Pada ni yang ada dalam nota tu saya ada bekalkan. Begitu juga yang terakhir tadi kita tengok, hamzah wasal tu dibaca dengan mad badal pula ya. Berpandu pada kedudukan hamzah kotok selepas dia tu, sama ada di atas rumah waw ataupun di atas rumah ia ya. Wallahualam. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita sehingga kita jumpa pagi besok pukul 9 untuk kita tengok sedikit tentang hukum yang melibatkan hamzah wasal dan bentuk bacaan yang salah. Kita nak tengok bacaan yang tak tepat. Yang itu yang kita takut ada dalam bacaan kita. Itu yang kita nak kongsikan pagi besok insya-Allah. Kita tangguh dulu pertemuan ni dengan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.